So kita akan memainkan a short film. Bukan short film, a short video. Okey, itulah short video yang kita tayangkan. Tanpa membuang masa, kita ada almost around 1 hour saja untuk program ini. Saya menjemput Dr. Shaul Hamid untuk menerangkan isu semasa dan perkembangan dan kepentingan vaksin. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear, suara saya clear. Kalau clear, tolong raise hand, bagi like. Kalau ada love, bagi love untuk sementara. Okey, terima kasih kepada kita punya co-chair ataupun okey, thank you Angeline untuk ni. Okey, suara clear. Sebab saya belum balik rumah lagi. Sempat balik kerja hari ni untuk saya tertunggu-tunggu nak share. Okey, so disclaimer untuk saya punya discussion hari ini. So apa-apa saya nak share hari ini banyak kepada education base. Saya nak mengajar dan saya nak belajar. Dan apa-apa yang saya nak cakap malam ni tidak akan mengganti, faham? Apa-apa yang saya nak mengajar malam ni tidak akan mengganti konsultasi umum anda dengan doktor peribadi anda. Kalau ada pesakit saya ataupun ada kenalan saya iaitu pesakit saya, mungkin boleh dengarlah. Kalau bukan pesakit saya, kenalan saya, benda ni banyak kepada edukasi, bukan kepada benda-benda kena ikut. Kalau Dr. Shaul kata macam ni, mesti saya ikut sebab Dr. Shaul kata tak. So apa yang saya nak sampaikan ni adalah based on evidence-based medicine. Tak ada benda-benda auta yang saya kena bawa mai. So kita start balik. So kita bagi intro sikit apa yang jadi. Hari ini kita tak akan bincang pasal COVID menyebabkan demam, COVID menyebabkan cirit. Tak, kita tak akan bincang benda-benda itu semua. Hari ini kita nak beritahu. Kalau sempat tengok gambar yang saya uploadkan video tadi daripada gambar pasport. Gambar pasport saya ni. Sebelum lockdown ni saya balik daripada umrah. Gambar pasport, sampailah election, sampailah tukar kerajaan, sampailah election USA, lepas tu election Sabah dan juga PKP demi PKP. Kalau siapa-siapa tahu berapa lama you rasa jumlah hari yang kita di dalam rumah. Bukan bekerja dalam rumah. Jumlah hari dalam rumah kalau ikut negeri, paling tinggi di Kuala Lumpur kita dah ada duduk dalam rumah secara tidak langsung lebih kurang 460 hari. Itu untuk orang KL lah. Untuk orang Penang mungkin kurang sikit. Ini bukan untuk saya sebab saya duduk pergi kerja as a frontline. Mungkin orang yang kerja kat rumah, ada orang setahun duduk kat rumah, pagi-pagi bangun duduk tengok komputer. So kita tengok situasi sekarang ni, kita dalam keadaan stres. Setiap hari orang lompat sana terjun, setiap hari masalah suicide, masalah penceraian. So ini semua komplikasi daripada benda yang kita tak jangka. Benda yang kita tak jangka. So kat manakah kita ni? Kita nak tengok whether benda vaksin ni penyelamat ataupun ubat cacing ni penyelamat ataupun benda-benda lain ni menjadi penyelamat kepada kita. Okey? So kita tak perlu nak cakap benda-benda senang. So kita terus pergi climax. Climax yang kita nak cakap ni yang paling latest. Hari ni saya cakap paling latest sebab setiap hari ada news dia. Semalam kita outbreak kat Sydney di mana varian baru vaksin. Varian baru COVID ni dia transfer dari satu orang ke satu orang dalam masa 15 saat. Bukan lagi 15 minit. Kalau ikutkan kita kata duduk dengan seseorang tu selama 15 minit risiko bertambah, betul tak? Risiko bertambah. Tapi sekarang ni semalam. So varian baru Delta ni boleh feasibly transfer within 15 second. Ini yang latest lah.
Kita bukan nak isu cakap pasal mask lagi. Ini transferability of Delta wave. Lepas tu, yang lagi terkini, di beberapa negara lain, contoh di Bahrain, di Mongolia, ada vaksin, negara-negara kecil ni, Maldives ni, vaksin dah banyak ni, 50% dah vaksin, 68% dah vaksin. Tapi, lepas vaksin ada outbreak. Sekarang pelik, Dr. Syahul ni suruh paksa kita ambil vaksin ke, ataupun dia duk bagi tahu vaksin ni betul tak betul ke, ini isu dia. Okey, apa yang saya nak nampak, kita ni sebenarnya dalam satu peperangan. Untuk senang faham, kita bukan duk rawat sakit jantung macam siapa apa yang saya duk buat, bukan duk rawat penyakit kencing manis saja, bukan duk rawat penyakit denggi saja. Denggi ni pun virus juga. Denggi pun virus daripada dengan nyamuk. Kalaulah denggi ni melibatkan satu dunia, confirm ada vaksin. Kalaulah denggi ni ada di seluruh dunia kena denggi, di US ada denggi kat sini, confirm denggi dah ada vaksin dah. Memandangkan COVID ni, seluruh dunia ni, sebab tu semua orang berebut. Okey, saya anggap COVID ni sebagai satu peperangan. Kita ni, saya termasuk semua orang duk dengar, semua kat Malaysia ni, kita cakap peperangan kat Malaysia dulu, jangan masuk satu dunia dengan peperangan. So kita ni kena ikut leader kita. Untuk saya, leader saya punya DG, Tan Sri, Noor Hisham. Okey? Apa yang dia bagi tahu, saya kena ikut. Kalau saya ikut, orang-orang kat belakang saya kena ikut. Maksudnya rakyat kena ikut. Kita jangan cakap pasal politik, saya tak nak dengar. Saya tak nak dengar orang politik SOP setiap hari tukar. Kawan saya memaki. Semalam kata 14 hari, esok kata 21 hari, hari ni kata 2 hari. Macam mana yang mana satu betul? Bab tu kita tak bincang. Bab yang saya nak bincang, kita dalam peperangan. Follower, kita follower. Okey, kita follower. Bila kita pergi perang, kita kena dengar general kita kata apa? General kita duk kata satu benda, tapi kita tak ikut. Sebab kita dah jadi pengkhianat. Okey, kita dah jadi pengkhianat. So, as a whole ni, kita masih lagi jadi pengkhianat. Pengkhianat tu macam mana? Doktor. Apa? Cik Hussein. Maaf mengganggu ya. Dia terkasar kan, pengkhianat tu kasar. Okey, apa boleh moderator boleh? Boleh. Saya isu yang doktor cakap sekarang tu pengkhianat. Yang dimaksudkan dengan pengkhianat dalam situasi pandemik ni. Boleh doktor elaborate? Boleh. Okey. Sebenarnya saya tak nak guna perkataan pengkhianat tu, tapi saya nak bagi orang sedar ni, macam saya lah pesakit nak suruh berhenti rokok ni, saya kena kasar sikit kalau orang takkan sedar. Okey. Pengkhianat ni kita lah sendiri, diri saya sendirinya. Pengkhianat maksudnya kita tak ikut SOP. Secara umum, kita duk pergi peperangan, orang yang ikut peperangan, selain daripada bawa senjata ni, kita ni kena bawa mask. Kita kena pakai mask. Sesimpel mask. Sebab sejak Mac 2020, kita disarankan, okey, petugas kesihatan disarankan pakai 3-ply mask. Petugas kesihatan. Orang awam just pakai fabric mask. Itu tahun sudah, bulan 3. Kita ingat, Lepas tu saranan seterusnya, okey, saranan seterusnya pakai face shield. Pegawai kesihatan semua ni dipakai face shield. Okay, kita lupakan benda-benda lama. Sekarang ni, minggu sudah, CDC. Okey, dia CDC ni antara communicable disease kat US ni, dia dah bagi guideline baru. Kita duk ingat dulu pakai mask yang ni boleh 100%, 99% boleh cover. Tak. Okey, dah tak. Biasa punya mask ni cover 56% sahaja. Ingat, kalau nak tulis, tak tulis tak apa, saya aja nak bagi tahu. Yang ni cover, boleh tulis letak macam ni, cover 56 sahaja. Okey? Kalau yang CDC galakkan, kita kena not. Nampak not di sini? Okey, dia ambil kat tepi ni. Dia kena ambil tepi ni, dia kena not. Kalau kita not kan, dia ada lubang. Dia kena masukkan lubang di dalam. Kalau masuk lubang dalam, dia jadi macam ni. Kalau kita pakai, dia akan tutup di sebelah. Yang ni boleh cover 77%. Okey, tadi tak tutup benda ni 56%. Kalau tutup ni 77%. Sebab tu sekarang digalakkan pakai double mask. Pakai 3-ply dan kat atas tu kita gunakan facial skin biasa. So tak boleh pakai dua-dua benda ni. Dia tak boleh pakai dua-dua.
Dua-dua triplai tak digalakkan, nanti penat separuh jalan pengsan. Kita tak boleh ambil kain dengan kain pakai dua, tak boleh. Kita tak boleh ambil N95. Tak boleh ambil N95, lepas tu atas itu pakai ni, atas itu pakai macam-macam, tak boleh. So kalau anda datang ke tempat risiko tinggi, so ini saya nak bagi tahu ni. Dalam peperangan ni, general kata, kita ikut, pakai mask, pakai mask. Saya pergi ke beberapa tempat, sebab saya ada lesen lah nak pergi sebagai pegawai perubatan. So tengok masih lagi orang tak pakai mask. Masih. Saya terpaksa pakai face shield macam seorang-seorang jalan astronot tepi jalan. Saya pun tak sure. So itu yang saya maksudkan, Tuan Moderator. Itu yang saya maksudkan sebagai pengkhianat. So bab pengkhianat ni terlampau penting. Walaupun benda ni kasar, tapi dengan kasarnya saja kita boleh berubah. Kalau kita secara lembut, kita tak mau cakap pasal bab ekonomi, jangan cakap pasal bab lain. Saya nak cakap pasal bab perubatan. Apa yang patut kita buat? Kalau benda ni kita buat secara elok, ekonomi tak ada masalah. Kalau ini buat secara elok, benda lain tak ada masalah. Itu saya boleh beritahu. Okey, Cik Moderator. Ada apa-apa nak tanya pasal pengkhianat kah? Benda lain kah? Okey, sungguh jelas ya Doktor punya penjelasan tu. Terima kasih Doktor sebab menjelaskan apa tu pengkhianatan dalam situasi pandemik ini. Okey, berkenaan dengan satu lagi Doktor. Okey, kalau Doktor ingat PKP iaitu perkawalan ketat yang dijalankan di negara kita sejak Mac 2020. So lepas tu dia pergi ke PKP, PKPB, PKPD dan sebagainya. Okey, soalannya, kita rakyat Malaysia, adakah kita cukup untuk mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan ataupun kita perlu divaksinkan? Apa pendapat? Okey, terima kasih Cik Hussein. Okey, so apa yang saya faham, so cukup ke pakai mask? Cukup ke pakai mask? Saya duk beritahu, baru saya beritahu Cik Hussein. Minggu sudah saya pergi orang tak pakai mask. Macam mana cukup ke sahaja pakai mask orang nak selamat? Tahun sudah PKP, macam-macam PKP lah. Macam-macam dapat kita dah ease kan, tahun sudah. Kita dah ease, sampai saya sendiri pergi bercuti di dalam negeri. Terlampau ramai orang. Lepas tu kes naik semula. Dan sebagai contoh, negara-negara antara negara luar ni yang first kali tak mau vaksin, tak mau ubat, tak mau apa, tak mau pakai mask, dia kata biar kena jangkitan. Biar kena jangkitan dan cuba recover, tapi gagal. Contohnya Norway. Gagal. So, SOP sahaja tidak memadai. Tapi SOP perlu diikut. Ini saya beritahu sebagai SOP umum, bukan SOP ketat-ketat ada beribu-ribu SOP. Sampai kita dah malas dah whether semua benda kita nak ikut. Tapi saya beritahu yang basic. Follow the basic rule first before follow the rest thing. Sebab apa kita bisa SOP ni? Apa yang kita ada sekarang ni? Sebab vaksin kita perlu on top of that. Ataupun rawatan tambahan maksud saya. Beside vaksin mungkin ada ubat-ubat baru bakal datang. Sebenarnya ini penyakit baru. Saya tak boleh beritahu vaksin ni cukup sampai bila-bila kita selamat, aman, damai. Tak ada. Okey? Vaksin ni kita perlu atau tak, sebab apa kita tak tahu. So herd immunity semua orang mesti dah Google. So zaman sekarang ni WhatsApp University ada, Google ada, segala-gala benda ada. So herd immunity tu apa? Tujuan herd immunity ni dia nak resist. Dia nak resistkan spread of the disease. Okey? Dengan syarat, ini penting. Herd immunity hanya develop dengan syarat high population. Maksudnya jumlah penduduk yang ada kat Malaysia, kat negara mana-mana kena highly been vaccinated. Dia tak boleh macam contoh saya divaksinkan pada bulan 2 tahun ini, sekarang nak masuk bulan 7. 3, 4, 5, 6, 7. 5 bulan. Saya ada lagi 7 bulan saja untuk saya punya immunity ni boleh kontrol ataupun tak boleh kontrol. Dalam tempoh 7 bulan lagi, saya harap satu Malaysia ni cepat develop herd immunity dengan syarat 67% ataupun 70% digalakkan untuk vaksinasi. Baru populasi dia tinggi dan baru boleh develop resist atau elakkan transmisi jangkitan, baru boleh dapat herd immunity. Okey, kalau tak dapat herd immunity, contoh yang terbaik lah negara-negara kita dah beritahu, Israel koyak. Negara Israel koyak ni dah vaksin lebih kurang 50% lebih, tapi masih terbuntu-buntu untuk mencapai herd immunity. Sebab pertama, vaksin hesitancy. Despite 50% cucuk, ada lagi 50-60% golongan ni dia bukan anti-vax. Dia bukan anti-vax, dia hesitancy. Maksudnya dia rasa macam nak ambil kah, tak nak ambil kah, macam tu. Masih lagi dalam keadaan dia hesitancy. Nombor 2, ada varian baru. Alpha, beta, gamma, theta, macam-macam varian tu ada.
Varian yang memeningkan kepala sekarang ni satu varian yang paling itu daripada India lah, Delta. Dulu kita kata daripada Wuhan, bising China. Sekarang kita kata Delta daripada India, kita bising India. Tapi mask tak nak pakai. Mask tak nak pakai. Okay, so benda-benda ni akan menyebabkan delay in vaccination dan termasuk kanak-kanak. Kanak-kanak kita kena ingat, kanak-kanak tak cukup vaksin, delay in vaccination, new variant dan juga masalah orang hesitancy. Hari ini kita nak cakap pasal orang anti-vax, kita nak cakap pasal hesitancy, tak mau ambil, takut dengar cerita orang meninggal, sana meninggal, sini meninggal. Benda tu saya cerita kemudian. So benda-benda ni boleh menyebabkan kita tak nak. So maka end of the day kita gagal. Kita gagal. So bayangkan kita dah ambil vaccination. Kalau kita ambil vaccination, mula-mula saya pun sama. Saya dah ambil dos 1, dos kedua, mask saya dah rasa longgar. Sekejap macam ni, sekejap macam ni. Saya rasa saya kuat. Saya rasa kuat. Tapi ingat, orang yang divaksin pun, kalau SOP tak ikut, anda masih lagi gagal. Kalau kita orang vaksin, kat Malaysia saja saya rasa pegawai perubatan ataupun frontline yang ambil vaksin, yang kena lagi jangkitan kuman, lebih kurang tak sampai 1,000 orang. Okey, tak sampai 1,000. Kalau saya ada data tu betul, apa yang saya nak cuba sampaikan di sini, kalau dia dapat juga jangkitan, maksudnya masih lagi ada host. There is a host to transfer the disease. Selagi ada host, selagi itu disease ditransfer. So maksudnya bukan vaksinasi, itu penyelamat. Kita kena ikut SOP. So new normal ni will be new normal. There is no normal. Kalau kita tengok, mana tengok bola 2 hari sudah dari doktor. Apa kat Budapest, Hungary ni? Orang duduk sebelah-sebelah, peluk-peluk, lompat-lompat. Boleh ke? Kita tunggu lagi 14 hari ada kes atau tidak? Kita tunggu 14 hari lagi ada kes. Kita tak boleh, oh, mereka boleh lompat, saya pun nak lompat. Tak boleh lah. So vaksin, SOP pun kena jaga. Okey, moderator, faham? Okay, itu ya. Saya punya brief explanation. Okey, ya, begitu jelas ya doktor, terangkan. Sebelum saya teruskan, minta doktor 1 minit ya. Boleh tak doktor? 1 minit. Saya boleh. Nak bagi minum dulu ke apa? Minum boleh doktor, tapi masalahnya kedai tutup. Food Panda pun tak ada dah. Okey, saya nak minta audience dengar tak jelas dengan atau ada putus-putus yang apa dari penjelasan doktor. Boleh raise hand atau like ke love. Bukan kat saya, kat Dr. Shaul. Okey. Good. So thank you. Okey, kita rasa kita sambung. Okey. Sebab saya takut nanti kita tak boleh semua nak mengantuk nanti tak lah sebab esok Sabtu. Doktor, saya minta 1 minit, ada lagi 30 saat, boleh tak? Okey. Boleh ya. Okey. Saya excited ni, banyak benda nak marah-marah ni. 30 saat saja. Okey. Sebelum tu, sementara doktor dah jelaskan, if anyone ada apa-apa question, just boleh go through our chat box lah. So kami akan cuba jawab one by one dalam in terms doktor tengah bagi penjelasan. So supaya ada 2 way of communication. Okey, itu saja doktor. Ada lagi 5 saat. Okey, tak apa doktor. Okey doktor, untuk the next, tadi doktor ada sebut sebab vaksin. Okey, saya nak ni ramai orang yang dah petikaikan macam okey, vaksin ni berapa lama dia boleh tahan kita punya body, ataupun adakah dia akan melindungi badan kita berapa lama tu atau selama-lamanya? Ada orang cakap sebulan, 2 bulan. Boleh doktor bagi tahu? Okey, faham. Okey, terima kasih Cik Hussein. Okey, so maksudnya kita nak tahu berapa lama kita ambil vaksin hari ni, kita ambil vaksin hari ni, berapa lama kita selamat? Maksudnya efficacy. Maksudnya vaksin ni kita tengok based on efficacy. Maksudnya 100 orang duk pergi, 100 orang duk jalan ke supermarket. Kalau orang dah ambil vaksin, 95 orang takkan kena. 5 orang mungkinan kena disease. So itu maksud efficacy. Contoh salah satu vaksin kita yang ada ni, Pfizer ni 95% efficacy. Berapa lama dia boleh tahan? Not sure. Sebab kadar tempoh vaksinasi punya kajian ni ambil masa setahun. Okey, setahun. So unless dia buat kajian ni memang buat setahun, berbanding dengan kajian-kajian sebelum ni. Sebelum ni dia ambil 3 tahun, 2 tahun. Ramai tanya soalan kat saya. Saya beritahu sebab apa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Vaksinasi biasa, yang biasa-biasa punya, yang tak buat pandemik, yang endemik, yang epidemik biasa-biasa ni, ambil masa 2 tahun, 3 tahun. First, dia pernah dapat ethic approval, kena dapat fund, kena cari orang, kena cari
tikus, kena cari macam-macam, lepas kena cari orang, banyak-banyak benda. Sekarang benda ni semua difastenkan, dipercepatkan dalam masa setahun, mereka berjaya buat vaksin. Yang tu tidak ada masalah. Kalau kita kata setiap bulan ada phone baru, Oppo boleh buat, setiap bulan Samsung boleh buat phone baru, kita terima. Kalau vaksin buat cepat-cepat, you tak terima. So berapa lama dia tahan kat badan? Saya beritahu, for this moment, kita ada tempoh kajian ni lebih kurang 12 bulan hingga 16 bulan. Tapi benda ni kita baru Disember tahun ni baru kita akan tahu. Sebab dalam badan kita ni ada dua jenis immunity. Ini tanpa vaksin ni. Ini tanpa vaksin ni. Satu cellular immunity, nombor dua humoral immunity. Ini bukan saya nak ajak medical ni. Cellular ni sel dalam badan yang memory cell dalam badan kita ni boleh tahan 3 bulan hingga 6 bulan. Itu yang kita orang kena COVID ni 3 hingga 6 bulan dia boleh tahan. Antibody boleh tahan. Selepas tu tak ada dah. Kita kena vaksin. Vaksin ni boleh tahan lebih kurang setahun. Ada masa ni sampai setahun lebih. Itu humoral immunity. Okey, so kalau kita ambil dos pertama vaksinasi hari ini, dia punya respon dalam badan akan ambil 14 hari, lepas tu baru dia akan okey. Okey, lepas kita ambil dos kedua, vaksinasi bergantunglah kepada Pfizer ke, Sinovac ke, AstraZeneca ke, ikut tahap perbezaan masa. Lepas tu baru kita boleh, dos kedua pun kena tunggu 14 hari, baru kita kata fully covered. Baru kita fully covered. Doktor, macam mana pula ada vaksin yang kena makan sekali, cucuk sekali je. So, cara penghasilan vaksin tu berbeza. Contoh J&J ataupun dia panggil CanSino vaksin ni ambil sekali saja. So, dia punya vektor penghasilan antibody dia, cara dia link. Okey, Pfizer ni mRNA. Okey, AZ ni dia pakai vektor. Lepas tu Sinovac ni dia ambil COVID ni dia matikan. Lepas tu J&J ni dia ambil viral sesama ni dia jadikan untuk introducekan antibody production. So dia akan berbeza. So faham So secara umumnya kalau ambil sekarang MySejahtera lulus 48 jam. Saya nasihatkan pergi ambil. Okey. Kalau yang tak nak ambil boleh tanya kat saya sebab apa tak mau ambil. Okey, saya pun satu masa saya ambil dos kedua macam bateri nak habis. Tak larat, letih sangat tapi saya terpaksa ambil sebagai frontline. Okey, Tuan Hussein, setuju kan? Okey, doktor. Okey, tadi doktor ada mention about macam vaksin AstraZeneca, Pfizer dan sebagainya. So, kalau katakan kita sekarang ada satu viral yang cakap, first dose mereka ambil vaksin jenis A, second dose vaksin jenis B. So, ada any mismatch atau boleh terangkan dalam situasi macam ni? Macam mana doktor? Pandangan doktor. Okey, so kita ni kena bersyukur setiap hari ada benda baru. Duduk rumah ni kena ada benda baru kita seronok. Kalau cuma benda yang sama selalu tengok di boring. So apa yang saya faham soalan Encik Hussein ni pasal vaksin-vaksin yang available. So saya bagi tahu secara umum lah dulu. So benda yang famous sekali Sinovac lah. Okay, Sinovac pada umumnya di kajian dia dekat China semua ni, dia kaji orang muda-muda je. Remember, dia kaji sampai umur 60 tahun saja. 60 hingga 70 tahun saja. Sebab apa yang saya percaya, dia tak nak orang tua-tua hidup lama, mampir kat mereka. Kami nak cover orang muda-muda. 70 atas, mereka tak mau buat kajian. Sebab tu bila mula-mula Sinovac keluar, kita tak digalakkan guna untuk orang tua. Itu mula-mula lah. Lepas tu kajian telah berlangsung, mereka guna kat negara-negara lain Sinovac ni untuk umur yang tua, respon efikasi dia bagus. Okey, itu untuk Sinovac. Dan sekarang ni paling latest, antara vaksin yang mengaku boleh cucuk lepas umur 3 tahun ialah Sinovac. Tapi dekat China adalah, kat Malaysia pun belum lagi. So 3 tahun dekat atas kena cucuk. So ini dia akan masuk dalam lineage coverage yang betul-betul. So kena tengok lepas safety of that vaccine dikaji, baru dia akan memberi kebenaran untuk penggunaan. Lepas kita guna, dalam tempoh kajian tu dia tak guna untuk seorang, 2 orang, 3 orang, 40,000 orang, 50,000 orang yang kena jangkitan pada awal-awal. Kita bukan kena jangkitan COVID hari ni, esok keluar vaksin, tak. Kita ambil masa setahun. Lepas kajian dibuat, kajian tu selamat, lepas benda tu selamat, baru diberi. Kalau kita nak beritahu 100% selamat, mungkin bukan. Contoh, ubat tahan sakit kita duk makan sekarang. Okey? Ubat tahan sakit, salah satu ubat tahan sakit ni, memang asalnya selamat. Lepas setahun baru kita tahu ubat tu menyebabkan serangan jantung. So kita terpaksa tarik balik ubat tu. Macam itulah kita kena tengok dalam masa setahun ni, whether vaksin ni sejauh mana memberi implikasi kepada kita. Yang kedua saya nak bagi tahu ni, ubat vaksin yang paling kontroversi ni AZ lah, AstraZeneca. AstraZeneca sejak hari pertama di launch sampailah setiap bulan ada masalah.
daripada asal penggunaan umur, lepas tu bulan 3 keluar ada jangkitan, minta maaf, ada darah beku lah, macam-macam lah. Lepas tu dia paling common ni, dia panggil jangkitan isu umur lah, AZ ni, dia menyebabkan TTS. TTS ni trombosis. Trombosis maksudnya darah beku. Darah beku di ketika darah platelet rendah. Jarang dia darah beku ni kena platelet tinggi, tapi penyakit ni dia adalah darah beku, dia menyebabkan platelet kuning itu rendah, dia trombocytopenia. Dia dijangka dalam 4 hingga 26 hari. Sebab tu AstraZeneca bila kita mula pakai kat sini, kalau semua orang masih lagi tengok TV3, pemberitahu tu beritahu, mengikut kajian KKM menyarankan kepada semua orang yang mengambil vaksin AstraZeneca untuk memastikan selepas cucuk 4 hari hingga 26 hari. Saya rasa moderator kita pun ambil AstraZeneca. 4 hari hingga 26 hari kena monitor. Ingat tak? 4 hari hingga 26 hari kena monitor sebab ada risiko pendarahan darah beku. Tapi risiko dia kita kena ingat, terus terang. Sebab apa kerajaan bagi risiko ialah 0.0004%. Terlampau sikit. Kita jalan tepi jalan nak beli kedai, nak beli makan, kita kena langgang kereta apa, itulah risiko dia. Risiko dia ialah terlampau rendah. Tapi still ada risiko, iaitu 20 hingga 40 orang out of 1 juta orang. So that's why kita galakkan AstraZeneca ni untuk orang tua, 60 tahun ke atas, digalakkan. Kalau muda dah ambil, tak apalah. Kita relax dulu. Lepas tu kita tengok apa kerajaan nak beritahu. Sekarang dah ambil, kita selamatkan diri sekarang dulu. Okey? Lepas tu, saudara moderator tanya whether ada kombinasi atau tidak. Okey, berapa negara? Itali, France, paling latest Australia. So, untuk golongan-golongan muda, kita kena dengar clearly, golongan-golongan muda, ada orang tanya makan durian ada risiko. Ini saya akan jawab kemudian. Saya tak suka durian, tapi saya makanlah juga. Okey, durian itu isu kemudian. So hari ini tengah viral pasal bab durian. Durian saya cakap kemudian lah. Siapa-siapa yang tanya tu, okey. AZ, 3 negara ni, AZ, AstraZeneca untuk orang yang umur 60 tahun di bawah, 60 tahun di bawah. Kita negara-negara tersebut menggalakkan dos kedua mRNA vaksin, iaitu Pfizer ataupun Moderna. Kajian telah dibuat di UK dan juga di Spain, di mana daripada guna kajian untuk 600 pesakit, bukan pesakit, 600 orang yang buat vaksinasi AstraZeneca. So diberi Pfizer, so mereka tengok immunity test untuk 600 orang ni memang boost immunity. Kita tengok immunity dia terlampau lagi cantik banding dengan orang yang ambil 2 kali Pfizer vaksin. So sebab apa ada kombinasi vaksin ni? Memang untuk sebagai doktor tahu. Yang non-doktor dia akan start pelik. Bolehkah vaksin campur-campur ni? Ada dulu zaman Ebola dulu. Okey. Masa zaman Ebola ni pernah ada kombinasi vaksin. Okay, sekarang kalau kajian mengatakan begitu, kita cuba. Kita bukan nak jadi guinea pig, nak try, tak ada. Kalau kajian mengatakan selamat, kita buat. Kalau kajian kata tak selamat, jangan buat. So yang ketiga, Pfizer. Okey, Pfizer. Pfizer ni at the moment, nanti babak komplikasi kita beritahu kemudian, at the moment, for young, furious and old, semua orang boleh pakai. So that's why kanak-kanak, budak sekolah semua boleh guna Pfizer. So, variant ni, at the moment yang paling latest variant ni, 2 benda yang paling latest ni, AstraZeneca dan Pfizer boleh digunakan untuk melawan variant baru, iaitu variant Delta. Delta Plus, saya tak apa nak sure, variant Delta boleh digalakkan, dan baru New York, US punya update, mengatakan 1 dos Pfizer ataupun 1 dos AstraZeneca memadai untuk varian Delta. 1 dos ya. Tak bermaksud dos kedua tak nak, tapi 1 dos tu memadai. Dia buat kajian secara observational study untuk kuantiti 200 orang 300, dia mengeluarkan pada database untuk tunjuk. Okey. So saya rasa faham kot bab-bab tu. Tuan moderator. So begitu jelas ya doktor punya penjelasan. Apa doktor, saya AZ, saya alhamdulillah sihat dan kuat lagi doktor. Okey, bagus. Okey doktor, sekarang kita ada beberapa soalan dari audience. Okay. So saya akan bacakan salah satu yang soalan pertama dari kita punya Nasri. Okey. Okey, soalan dia, salam doktor. Kat India ada satu news yang mengatakan orang yang mengambil vaksin menjadi punca new variant. Pasal virus itu dia adapt and jadi lagi power.
kira virus and ball. Betul kah? Virus apa tu? Okey, kat India ada satu news yang mengatakan orang ambil vaksin menjadi punca new variant. Betul. Ini simple je jawab. So that's why kita mengatakan, sebab bila kita nak rawat sesuatu penyakit secara umumnya, ni kita cakap jangan vaksin je, antibiotik pun. Antibiotik, gambar saya clear kah? Tuan moderator, gambar saya nampak? Clear. Okay. So tapi video doktor video nampak profile video off lah kan? Okay. Okey, sekejap sebagai contoh vaccination antibiotik. Okey, antibiotik ni kalau kita ambil banyak pun dia akan boleh menyebabkan mutation kepada organism itu sendirinya. Dia secara umumnya segala jenis rawatan akan menyebabkan kuman tu kuat, itu saja. So kita tak beda, sebab tu orang kata biar vaksin ni buat lambat-lambat sikit, biar orang mati lama sikit tak apa. Biar orang mati banyak sikit, kita buat lambat-lambat sikit, bila dia dah mutated baru kita bagi. Sebab tu denggi sampai sekarang tak ada vaksin. Sampai sekarang denggi tak ada vaksin sebab zaman saya muda-muda dulu, 20 tahun sudah, vaksin ni 4 varian. Silap, denggi ni 4 varian. Dulu. Sekarang ni berpuluh-puluh varian. So sama juga, COVID ni pun satu masa nanti, dia akan ada banyak varian. Kita akan used to it macam H1N1, macam influenza kita akan used to it. Lepas-lepas ni tak payah nak buat seminar, webinar semua. Cukup 1 tahun ambil vaksin, pergi jalan. Kalau tak boleh ambil vaksin, tak boleh jalan pergi mana. Okey, Tuan Moderator. Terlupa nak on speaker pula. Terima kasih, Doktor. Okey, Doktor, beralih kepada soalan yang audience juga. Satu lagi soalan. Okey, soalan kedua. Ada lagi news yang mengatakan vaksin ni mereka tak kaji betul-betul about long term impact. Pendapat doktor ini adakah potential future side effect down the road? Betul. Adakah FDA kaji yang ni? Okey. Semua vaksin ni saya dah cerita awal-awal tadi. Sekarang vaksin ni digunakan dalam dua keadaan. Satu keadaan biasa, iaitu tunggu kajian sampai habis baru kita guna. Itu contoh kita dah ambil lah. Rubella lah, TB, measles, polio, macam-macam vaksin kita dah ambil tu lepas bertahun-tahun kajian. Okey. Lepas tu penggunaan emergency. Vaksin memang dalam law ada, kita boleh guna dalam keadaan kecemasan. So sekarang dalam keadaan kecemasan, syarat pertama ubat tu kalau nak keluar ni safety. Okey, kalau ada safety baru dia boleh digunakan. Long run, apa yang kita nak tengok, kita tak apa nak pasti. Apa yang kita nak tengok long run, kita tak apa nak sure. Sebagai contoh, kita tengok dia punya, saya cuba share satu slide ni, apa dia punya ni komplikasi dia. Okey, kita tengok. Okey, semua nampak ni semua nampak kah? Moderator nampak kah? Ya, jelas Doktor, jelas. Okey, kalau kita tengok di sini adakah kita risau? Ni kita risau ni. Ini adalah benda ni baru dipublish Mei 28 ni. Keluar benda ni melompat. Macam orang kata apa? Macam tuang air panas kat kaki. Kita melompat. Okey, VAERS, Vaccine Adverse Effect Reporting System. Okey, keluar benda ni je, orang paling seronok tahu siapa? Orang yang tak suka vaksin lah. Tengok, pada tahun 2020 hingga 2021, kita ada kematian sebanyak 4,561. Tu dia, orang tengok ni, esok terus semua ambil MySejahtera, suruh main, dia kata tak jadi main lah. Aku MySejahtera, kata orang mati 4,000 orang. Tengok, sejak tahun 90, 91, semua ada 100. Tapi orang matilah juga, betul tak? Bukan tak mati pun. Mati. Sampai 2020, next saja 2021, 4,000 orang mati. So ni macam mana ni? Okey, ini reporting system. Reporting system ni siapa-siapa boleh key in. Kita suspek je dia meninggal, dia seorang sendirilah. Saya suspek, okey, pesakit ni lepas ambil je vaksin, esok lusa meninggal.
terus kita masuk data-data dalam sistem reporting ni. Sistem reporting ni siapa-siapa boleh masukkan. Tanpa buat sebarang postmortem, tanpa kerajaan ataupun hospital sendirinya bagi keputusan, orang masukkan. So that's why reporting ini tidak valid. Reporting ini tidak valid. So validity itu, reporting system ni bukan isu Malaysia aja. Satu dunia ni, isu dia tak ada orang, there's no proper system untuk kita explain komplikasi vaksin ni, tak ada tempat kita dah luarkan. Saya beritahu, mesti pelakon ni meninggal sebab vaksin. Kita boleh bagi tahu ajalah. Sebab tu orang bagi tahu ni masuk sistem ni. So orang lain yang bagi masuk ni bagi takut. So kita tak nak bagi tahu 100% vaksin ataupun tidak buat masa ni. Okey tuan moderator, secara umum lah ni saya nak beritahu secara umum. Secara detail kalau kita rasa kita takkan habis nak masuk ke 10 dah. Moderator kita ada kah? Okey, moderator kita sambung. Okey, ya ada. Saya still ada. Tak masuk isu paling penting ni, kena masuk cepat sikit. Okey doktor. Saya cuba mempercepatkan ya. Okey doktor. Okey, kalau doktor lihat seperti yang diviralkan dalam laman sosial, orang mula bercakap tentang kesan-kesan sampingan. Okey, dan menimbulkan ketakutan kepada banyak orang. Lagi-lagi bila kita dengar baru-baru ni ada 2 pelakon yang terkenal meninggal dunia akibat vaksin. So apakah pendapat doktor? Okey, soalan ni lah saya tunjuk slide tadi, tapi saya tak apa, saya cuba elaborate sikit lagi. So itulah saya nak bagi tahu, saya tunjuk slide tu. Itulah saya ni siapa tanya soalan ni. Okey, tak apa. Okey, ada orang beritahu Vivek meninggal ni. Vivek ni pelakon komedi paling bagus. Bukan paling bagus lah, paling dihormati. Meninggal lepas ambil vaksin. Sejauh mana penting dia meninggal, saya tanya kat doktor-doktor pakar jantung, dia kena serangan jantung. Okey, dia kena serangan jantung. Coincident, prior to that, dia ambil vaksinasi. Okey, vaksinasi apa yang nak ambil, saya tak pasti, ada kemungkinan dia AstraZeneca. AstraZeneca jenis generic daripada India. Okey, kita tak boleh nak buat direct correlation vaksin yang menyebabkan darah beku. Kita tak boleh nak buat. Tak boleh nak buktikan. Postmortem mengatakan dia kena serangan jantung. Yang itu saja. So antara benda-benda yang paling bahaya ni, sebab tu saya dapat panggilan setiap hari, berpuluh-puluh panggilan. Sebelum cucuk je doktor, macam mana okey ke tak okey ke. Paling benda yang kita nak takut, 3 benda. Kalau sakit, tangan tak boleh angkat, sakit, demam biasa-biasa memang tak payah telefon lah. 3 benda je saya nak beritahu. Satu yang muka sengit tu, pernah dengar kan? Yang Bell's palsy tu. Muka jadi sengit tu. Ada beberapa kes reported, tapi dalam berjuta-juta orang, 50 orang, 100 orang kena. Tapi end of the day, dia kata vaksin tak relate kan. Nombor 1. Nombor 2, myocarditis ataupun radang. Baru 3 hari sudah KKM dah beritahu kat Malaysia so far yang ambil Pfizer, tak ada radang jantung. Bukan radang paru, radang jantung, myocarditis. Okey, pembengkakan jantung. Benda ni kita noted kepada young adults. Young adults dalam age ni 17 hingga 20 lebih. Myocarditis. End of the day, dia cuma ada pembengkakan radang tapi tak jadi apa. Lepas tu after observation, okey. Yang jadi masalah utama ni ialah darah beku. Darah beku ni, kalau kita tengok COVID ni, pernah tengok gambar COVID ni kan? Nampak yang macam spike tu. Spike kan, bukan kepala saya. Kepala dalam COVID tu, spike tu dipanggil protein spike. Protein spike ni yang dia dalam vaksin ni, dia trigger. Walaupun penyakit itu COVID ataupun vaksin itu sendirinya akan menyebabkan triggering factor yang menyebabkan darah beku. Ini secara umum lah. Secara lanjut saya akan explain lanjut. Okey tuan. Okey, terima kasih doktor. Okey, and then lagi satu, kalau kita tengok yang sekarang banyak yang dah ambil first dose, second dose. Okey, beralih kepada mereka yang dah dijangkiti COVID-19 and then mereka sembuh balik. After they sembuh, so saya rasa mereka kena tunggu selama I think dalam 90 days to 100 days. So mengapa macam tu doktor? Okey. Ini soalan ni ringkas jawapan dia sebab pagi tadi pun ada orang telefon saya. Ada saudara dia masuk sebab COVID, masuk ward dah keluar. So secara umumnya guideline Kementerian Kesihatan mengatakan lepas kena jangkitan kena tunggu 90 hari. Ingat tak mula-mula saya cerita pasal cellular immunity. Cellular immunity ni memory cell kita ni lepas kena jangkitan tahan sampai 3 bulan, paling lama 6 bulan. Okay? So that's why beberapa negara dah jadikan ini sebagai salah satu guide di mana kita dapat jangkitan
Lepas jangkitan habis, balik rumah, tunggu 3 bulan sebelum divaksinasikan. Ideally, okay, kalau kita kat US ni, saya baru kontak dengan kawan-kawan saya kat US ni. Kat US ni, hari ke-14 balik, hari ke-15 boleh vaksin. Dia kata, apa doktor kata cellular immunity lah, 30 hari lah, 90 hari lah. Macam mana pula kat US boleh vaksin? Sebab availability. Availability. So US ni pandang kiri ada vaksin, pandang kanan ada vaksin. Maksudnya banyak sangat vaksin. So kalau kat Malaysia ni, satu orang tak pernah kena jangkitan, seorang kena jangkitan balik rumah, ada satu vaksin nak bagi kat siapa? Nak bagi orang tak pernah kena jangkitan ataupun pernah kena jangkitan? So kita akan bagi kepada orang yang belum kena jangkitan. So based on that, guideline beberapa negara letakkan 90 hari sebagai availability untuk kita cucuk. So at the moment kita punya vaksinasi punya term condition is improving. Kita tengok daily dah cucuk sampai 200,000 injection, satu dos ataupun dua dos. Kalau kat Penang itu sendirinya belum capai 10% lagi. Kalau saya tengok data 2-3 hari, 8%, 9% macam tu. Kat Penang lah yang dah cucuk 2 dos. Penang pun ada 1.3 juta orang, belum sampai lagi 10%. So keberadaan, availability untuk vaksin tu ada, cucuk semua orang. Tak ada, ikut guideline. So far selagi tak ada, ikut guideline. Kalau ubat dah limpah-limpah nak tumpah dah, semua orang pergi cucuk. Macam tu. Adakah okey cucuk? Okey cucuk, tak ada masalah. Okey, lagi. Okey doktor. Habis dah belum lagi? Dah pukul 10 dah. Tak lagi sikit. Sikit. Saya rasa semua interesting sangat ni doktor. So satu lagi doktor. Ingat tak dulu ada beberapa perkara yang menjadi viral di laman sosial seperti orang cakap minum sanitizer macam Donald Trump kita lah, sehingga jadi bahan lawak, dan satu lagi ubat ivermectin, iaitu ubat cacing, kalau nak cakap ubat cacing. So apakah ubat ivermectin tu satu penyelesaian bagi peperangan kita ni? Okey, terima kasih tuan. Ni sanitizer ni. Sanitizer ni dah habis lah. Cuba bayangkan, dia tekan minum, tekan minum. Dia kata benda ni selamat. Semua akan buat. Kalau 50% tak buat pun 10% akan buat. Sebab kita dalam keadaan peperangan. Kita tak tahu info mana satu betul. Kalau seorang jadi pembelot, semua jadi pembelot. Semua akan salah, semua kena tembak, semua mati. So satu zaman tu dia jadi satu benda yang lawak. Sanitizer boleh minum. Saya pun terkejut. Boleh minum? Okey, mai pula sini sebelum kita masuk ubat cacing ni. Ubat cacing gelung. Sebelum masuk ubat cacing ni, kita cakap pasal satu lagi ubat yang tengah viral gila-gila sebelum ini, iaitu 6 bulan sudah ataupun 8 bulan sudah, ubat hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine ni viral. Kat hospital ni semua orang berebut beli. Berebut pergi klinik, order kat Lazada. Kalau boleh order kat Lazada, order kat Shopee, bawa balik makan. Dia kata makan ubat ni COVID tak kena. Ubat hydroxychloroquine satu dunia ni, satu dunia kecoh pasal hydroxychloroquine. Okey, tak apa, kita buat kajian, lepas tu kajian mengatakan tidak bawa sebarang manfaat tambahan dalam rawatan, senyap. Sebab apa? Sebab ubat hydroxychloroquine ni kalau terlebih makan, jantung berhenti. So mereka pun jaga-jaga. Lagi pun ubat hydroxychloroquine mahal. So mereka pun berhenti. Masuk pula isu ivermectin. Ivermectin ni bukan ubat baru. Ubat dah lama. Ubat parasite lah. Dia ubat untuk cacing gelung. Strongyloides dia panggil. Ataupun sakit scabies. Gatal-gatal badan tu, scabies. Setahu saya lah, sebab saya bukan duk pakai ubat-ubat parasite sangat-sangat ni pun. Setahu saya, ivermectin ni kat Malaysia ni diluluskan untuk binatang. Okey, binatang-binatang je kat Malaysia lulus. Ni saya cakap pasal Malaysia ni. Untuk manusia ni, ubat cacing ni, ivermectin tak ada, ubat cacing lain ada. Itu sefahaman saya. Untuk senang faham. Ni daripada info daripada KKM. Kalau ada orang doktor kata duk bagi, saya tak tahu ubat apa dia bagi lah. Sejak 30 tahun ni ubat ni ada dalam pasaran. Tapi apa kelebihan ivermectin? Tak sebab apa orang duk melompat-lompat ni. Sebab ubat ni high therapeutic index. Maksud high therapeutic index ni, kita makan pun tak jadi. Dia maksud side effect dia rendah. Makanlah kok mana pun side effect dia rendah. Sebab high therapeutic index. Sebab high therapeutic, that's why lah geng-geng yang sebenarnya orang yang tak suka vaksin, orang yang melompat-lompat macam ni kata, pagi makan. Tengoklah, bulan sudah, ada laporan polis ni, minggu sudah,
politician pun cakap, lepas tu NGO cakap, masing-masing meluahkan awak kerajaan simpan ubat ni tak baik kat kita makan. Sebab apa? Belum sabar. Kita yang susah-susah ni duk bagi buat kajian ni nak bagi orang makan ubat. Bukan senang-senang dah balik makan ubat ayat jampi selamat aman damai, tak ada. Okey, ubat ni dah buat kajian. Ivermectin ni kajian bukan 2 hari sudah, 3 hari sudah. Sejak 2012 kajian kepada semua jenis virus. Macam mana anti-parasite ni boleh cacing ni jadi antiviral? Ya. 2012 dia dah buat kajian untuk HIV, Zika virus, segala-gala virus ni dia dah buat. So kita dapat tahu 2012 Ivermectin ni ada antiviral property. Dah tahu dah 2012 dah tahu antiviral property. Okey, lepas dah tahu ada antiviral property, sebab tu last year August, okey, Monash Australia, dia dah punca dah lah. Dia dah buat in vitro. Dia ambil sel in vitro ni, dia chimpanzee. Dia buat sel, dia tengok, alamak, 48 jam COVID hilang. Ataupun dia reducekan multiplication. Multiply dia reduce. So, kecoh. Okey, bulan 8 lepas tu macam-macam publishing. Lepas India dan Afrika ni, beberapa negara ni ada penggunaan Ivermectin. Ada. Diluluskan. Tak macam kat Malaysia. So, nak dapat ubat yang paling umat ni tak silap saya 12 sen. Okey, nak dapat ubat 12 sen susah kan? Tak kan? So, sebab tu pada bulan 12 tahun sudah ni, kat India, beberapa negara ni dah mula guna Ivermectin. Bila kita nampak kes ni, mereka pergi macam-macam kan, masa kita tengok India ni sampai pray for India. Waktu tu ke beberapa daerah kat India ni mula ambil Ivermectin. Lepas ambil Ivermectin, dia nampak respon terlampau bagus. Dia tengok, kadar kematian kurang. Lepas tu dia tengok, orang yang tak teruk, yang tak teruk tak jadi teruk sangat. Dia kata benda ni boleh jadi sebagai banyak kajian dibuat. Saya beritahu pasal kajian ni lepas ni. Banyak kajian dibuat. Sebab tu kat India ni saya dengar beberapa ratus doktor ni cuba saman FDA, cuba saman WHO. Macam mana ubat yang kami kata elok hangpa kata tak. Tapi kita kena ingat waktu India guna tu bulan 12. Election USA bulan 11. Lepas tu bulan 12 dah vaksin nak keluar. Ni kita cakap bab kita kena neutral lah kan. Kita tak boleh kata Ivermectin ni tak boleh langsung. Sebab kalau ubat tu dah elok boleh pakai. Bukan isunya apa yang jadi waktu tu. Vaksin betul nak keluar. Dia kata Ivermectin 12 sen ni boleh bunuh COVID. Mana ada. Tolak tepi dahulu. Tunggu set. Dia kata kami dah buat kajian macam-macam kajian ni. Seorang ni buat 100 orang tu. Tak apa, kita baca kajian tu. So FDA kata, WHO kata, tunggu set. Sekarang ni kita bagi keutamaan kepada vaksin. Vaksin selesai dan kita tengok macam mana, macam hydroxychloroquine lah. Kita buat kajian secara umum. Lepas tu orang-orang yang terlampau go Ivermectin ni, semua ni kata apa tau? Alah, WHO ni bagi guideline. Guideline is not law. Itu dia kata, guideline is not law. Sebab ubat Ivermectin is safe. Makan je. Tak jadi apa. Makan je dan dia selamat. So bila jadi macam tu, banyak negara satu dunia ni dia start guna dah ni. Sejak bulan 8 tahun sudah tau. Sejak masa tu Australia pun dah tak start lagi. Sebab apa Australia tak start? Sebelum kajian Australia kat lab tu, orang tahu Ivermectin ada antiviral properties. Kebanyakan negara dah start. Contoh, okey, ni kita cakap pasal kebaikan Ivermectin. Ikut kajian yang kita tak tahu elok tak elok, saya bagi tahu. Bagi semua orang sama-sama faham. Beberapa negara, contoh Mesir. Mesir dia guna untuk exposure prophylaxis. Maksudnya, you pergi cek COVID, PCR positif. Tapi semua aman damai, selamat, tak boleh main phone, setakat nak quarantine biasa, bagi ubat. Okey, kita bagi Ivermectin seorang, lagi seorang pakai PPE. Pakai PPE duduk belah sini, pakai PPE, pakai Ivermectin duduk sebelah ni. So mereka buat kajian 200 orang je, bukan 200,000 orang. 200 orang, dia tengok orang yang Ivermectin ni lepas dalam masa berapa lama je dia punya PCR. Depa cek balik PCR je. Depa cek PCR, viral dah tak ada dah. Bagus ubat ni. Itu. Okey, itu nombor 1. Kegunaan dia sebagai prophylaxis. Okay, yang kedua, dia guna negara-negara yang guna untuk mild illness. Orang yang pakai ni stage 2, maksudnya oksigen stage 3, oksigen dah start kurang-kurang tapi masih okey lagi. Golongan-golongan ni depa buat kajian. Beberapa negara, Bangladesh, India, Australia, US, semua secara dia berita kajian ni ada beberapa jenis. Kajian ni dia panggil case study. Okey, depa buat kes sakit ni macam ni. Ada orang buat observational study.
Observe, dia observe pesakit ni bagi ivermectin, dia observe elok ada. Yang ketiga, RCT. Paling orang nak RCT, randomized control trial. Ambil 200 orang, jangan bagi. Ambil 200 orang, bagi. Tengok. Elok ada. Untuk penyakit mild, 7 randomized control trial dibuat dan dipublishkan. Itu yang kecoh ni. Saya terpaksa duduk baca beratus-ratus publishing nak kena beritahu ke you all ni. 7 RCT dibuat. Semua orang baca, penyakit ni daripada mild ni tak jadi teruk. Okey, mild ni tak jadi teruk. Lepas tu depa buat kajian lagi. Orang yang masuk ward nak meninggal dah. Ambil oksigen nak meninggal dah. Depa bagi ivermectin. Bagi ada beberapa persen ada kebaikan, ada sikit. Ada kebaikan. Tapi tak banyak, sikit. Okey? Dan orang yang dah kena COVID ni, orang yang kena COVID ni lepas balik dia panggil long hauler. Okey, di mana lepas COVID ni, lepas sebulan 2 bulan sakit dada, dia ada kahak, dia ada badan letih, performance rendah, dia panggil post COVID syndrome. Golongan tu pun terima ivermectin. Okey, yang tu tidak banyak menunjukkan kebaikan. So secara umumnya kalau kita kena evidence based medicine, maksudnya ni kajian ni orang yang buat kajiannya doktor, bukan orang awam. Doktor. Lepas tu kita boleh tahu ivermectin ni ada, okey, dia boleh cover cacing-cacing semua, dia hebat. Okey, dia anti-inflammatory. Okey, viral dia kurangkan. Okey, lepas tu yang paling banyak kajian ni, beberapa benda yang paling power ivermectin buat ialah dia mengurangkan deterioration daripada mild, moderate to severe. Maksudnya orang yang dalam keadaan mild makan ubat ni, dia keadaan okey, tak jadi teruk. Ini yang kajian-kajian kepada rakan-rakan doktor kita buat di seluruh dunia, yang semua duk melompat. Sebab apa WHO kata, Sat, hampa buat betul-betul. Sebab apa FDA? Sat, tengok. Sebab apa? KKM kata, relax, Sat. Kita buat secara proper. Dia tak boleh. Kalau kita kata vaksin setahun pun kita dah melompat, ini lagilah. Tangkap 100 orang, bagi ubat ikut suka hati, lepas tahu-tahu je lepas sebulan kata, ubat ni bagus, hampa nak makan ke? Okey, apa masalah ivermectin? What's the problem? So, dia ada heterogeneity in the population. So, dalam kajian ni, kita kena buat in the proper way. Maksudnya kalau nak bagi umur 60, bagi umur 60. Compare umur 60. Bagi umur 20, bagi umur 20. Kita compare umur dia, heterogeneity, dia belasah je. Siapa-siapa sakit ni bagi. Orang tua sakit, orang muda sakit, belasah bagi. Lepas tu dia buat kajian. So, dalam kajian tu punya problem. Ini problem pertama. Yang kedua, dosage kalau nak ingatkan, kalau KKM baru 2 hari sudah dah beritahu. Dosis ivermectin untuk binatang dan juga untuk manusia berbeza. That's why KKM takut. Nanti kalau dia dah on kan kat Malaysia tanpa kajian, orang beli kat Shopee, Lazada, 11 Street, kalau boleh dapat, makan ikut suka hati. So dosis yang digunakan dalam kajian, semua RCT trials yang saya sendiri baca, dosis dia berbeza. Dosis dia totally berbeza. Bila berbeza, apa banyak ubat nak makan? Kita tahu ubat tu selamat. Takkan ambil 1 tin makan setiap hari. Macam nak makan 1 tin ubat setiap hari? So dosis berbeza dalam kajian ni. Okey. Yang ketiga, semua pesakit bukan sahaja menerima ivermectin. Pesakit menerima rawatan lain. Pesakit menerima ubat antibiotik. Pesakit menerima ubat steroid. Pesakit menerima tambahan viral. So bila buat benda-benda ni, so ini menyebabkan kita tak tahu ivermectin kah bagi selamat ataupun benda lain yang bagi selamat. So tak tahu apa nak, sure. Lepas tu yang paling penting method buat kajian tu totally out. Lepas saya baca semua ni, apa yang saya faham? Conclusion yang saya boleh bagi tahu dan juga peer review group yang bagi tahu, certainty kita faham kan? Certainty kajian ni dalam keadaan 50%, moderate. Dia tak kata low sangat. Dia dalam keadaan moderate. Okey, bila dalam keadaan moderate ni, untuk kalau kita buat kajian dengan lagi terperinci, ada kemungkinan besar ubat ni boleh menjadi rawatan. Dan ada juga kemungkinan besar ubat ni tak boleh menjadi rawatan. Okey, Tuan Hussein. Saya rasa panjang lebar kot saya dah cakap. Untuk ivermectin ni bagi semua faham. Oh, nampaknya banyak juga yang saya pun belajar juga benda ni. Saya ingatkan COVID ni biasa, tapi COVID ni memang biasa, ubat jadi luar biasa. Tapi nampaknya banyak juga ni. Okey doktor, nampaknya kita dah sampai ke hujung. Apa kata kalau kita cuba open question to all, sebab saya pun dah ada banyak soalan ni. Orang audience dah excited ni nak tanya ni. Boleh kan doktor? Boleh saya share satu je sebelum soalan. Okey, boleh tapi bagi saya 20 saat.
Okey, sebab Okey. saya nak bagi tahu Ustaz benda ni sebab saya tak happy langsung. Sebab apa? Saya Okey, silakan. sebagai penjawat KKM ni. Depa pergi komplain KKM ni saya cukup-cukup tak puas hati. Okey, laporan polis dia buat 3 hari bulan 6, iaitu awal bulan ni. Ni bulan ni pun buat polis report lagi. Tapi dia tahu dah kajian untuk ivermectin dah diluluskan pada 25 bulan 5. 25 bulan 5 ni Kementerian Kesihatan dah luluskan kajian ivermectin. Bulan 6 pergi buat laporan polis. Saya beritahu dia tunggu tak tunggunya dia pergi buat laporan polis bulan 6. Sedangkan bulan 5 kita dapat kelulusan. Lepas tu berita India dah makan, Itali dah makan, Slovakia dah makan, Japan dah makan, India yang cakap banyak-banyak cakap pasal India. India dah tarik balik penggunaan ivermectin kat India. Bila dia tarik balik? 27 bulan 5. Saya nak beritahu tarikh ni biar orang duk bagi report ni faham. 27 bulan 5 ni, 27 bulan 5 India tarik balik penggunaan ivermectin di India. Dia kata tunggu kajian. So kat Malaysia ni paling latest punya kajian dah start dah 31 bulan 5. Dia nak ambil 500 orang. 500 orang dia nak ambil start ivermectin. Lagi 500 orang tak start ivermectin. Kita nak tengok standard of care improve ke tak. Dia ambil group stage 2 dan stage 3. Dia nak tengok this particular group ni improve ataupun tidak. Okey, ini saya nak bagi tahu. So benda ni paling penting agar orang yang tengok depa boleh senang-senang pergi komplain KKM. Senang-senang pergi komplain sebab tanpa fakta saya pun boleh komplain. Itu saja. Oh, terima kasih, nampak bersemangat doktor. Itulah kita kena ada orang yang berilmu macam ni untuk berkongsi dengan kita benda-benda yang kita yang tak tahu. So doktor, nampaknya kita dah sampai ke hujung. Saya rasa minta maaf ya semua, kita dah terlanjak sikit. So kita cuba ringkaskan ya. So kita akan masuk sesi kedua iaitu question and answer. Tapi sebelum tu saya dah ada pun beberapa soalan dari chatbot kita. Chatbot saya dah full dah, komputer tengah hang ni. So biar saya tanya satu persatu lah. Okay. Kita nak jawab semua ke? Kita nak jawab semua ke? Kita akan jawab sebanyak mungkin doktor. Kita cuba sebanyak mungkin. Saya tak marah, saya cuba nak luahkan, bukan dapat peluang nak luahkan. Kita tak apa doktor, it's a good experience you share. So so benda ni saya rasa semua orang kena tahu lah. Tapi pesakit jantung saya pun tahu, saya memang marah orang. Bila marah bau dia berubah. Takkan kita nak lembut. Yalah, marah maksudnya sayang doktor. Ya kan? Kalau pakar kulit bolehlah lemah lembut. Pakar jantung dia lain. Dia kerai hati sikit. Okey. Apa soalan Cik Hussein? Okey doktor, soalan. Nampaknya ni soalan ni saya rasa semua orang kena tahu sebab kebanyakan sini ada budak-budak kat rumah. Okey doktor, I have 2 young children who are 12 and 14 years. Is safe to get vaccinated for young children? Very direct question doktor. Okey, senang. Okey, saya jawab bagi jawapan ringkas. Okey, untuk sekarang ni di US ni umur 15 ke atas dia dah start vaksin sebelum kita lagi. Kita yang pakai 18, 15, 16 dia dah start awal. Okey. So umur 12 ke 14 at the moment Pfizer dan juga Sinovac. Sinovac ni bagi kelulusan berguna untuk China dulu. Pfizer ni worldwide dah mula guna. Kalau umur 12 ke atas boleh guna at the moment. Tapi data untuk penggunaan kanak-kanak kajian asal. Itu ikut kajian asal. Okey? Di mana safety wise not the issue. Itu yang dikeluarkan. Okey, kalau kata saya punya nasihat kalau kat Malaysia ni kita baru kat phase 2. Phase 2 kita nak habis. Phase 2 orang tua-tua nak habis. Kita nak masuk phase 3 orang umur 18 ke atas. Kita bagi geng-geng phase 2, geng phase 3 ni habis dulu. Geng-geng phase 3 ni dijangka by September. Kita YBKJ kata September habis. So once the phase 2, phase 3 dah habis, then kita masukkan kanak children as a vaccination. Sekarang memang boleh daftar, sekolah dah suruh daftar, kita daftar aja. Ubat pun tak ada lagi, kita daftar aja dulu standby. Tapi at the moment so far is safe dalam pemberian insya-Allah. Okey. Harap itu dapat menjawab soalan jawapan tu dapat menjawab soalan tu. Doktor, lagi satu soalan. Yang ni rasa soalan yang bagus juga. Apa cadangan doktor kepada masyarakat tentang penyediaan secara mental bagi menghadapi pandemik ini? Sebab sekarang ini macam kita semua dalam zon tunggu apa yang nak jadi lepas ini dengan harapan SOP dan vaksin ini dapat kembalikan kita kepada normal yang lama. Okey. Jelas ke doktor? Okey, jelas. Tapi soalan ni subjektif.
Dia bukan pakar perubatan je boleh jawab. Semua orang jawab. Ni subjektif, semua orang boleh cakap. Objektif doktor ni objektif A, B atau C. Subjektif ni, so kita dalam keadaan terkongkong. Apa yang saya boleh bagi tahu turun terang lah sekarang. Turun terang kita cakap heart to heart ni. Sekarang ni, get your vaccination done. Number 1. Number 2, follow your SOP. How long you want to follow your SOP? I don't know. Dan tak bermaksud lepas vaksinasi you boleh berhenti mask. Saya confirm tak mask kena pakai. Mungkin kena pakai 2 tahun, mungkin kena pakai 3 tahun lagi. Mungkin kita rasa varian dah tak ada, new variant tak ada, baru kita selamat nak buka. Dulu China 3 bulan dah dekat Wuhan dia buka, dia buat video, dia kata now no more mask. Tapi tak ada macam tu dah. So sekarang kita kena continuously these two things kalau kita buat for this particular time, kita selamat insyaAllah sampai bulan Disember ni. Lepas Disember ni apa saya anticipate? Saya dah beritahu tadi apa saya anticipate beberapa negara yang saya beritahu, Bahrain, even though Uruguay, beberapa negara-negara kesatuan Eropah ni semua ni. Apa yang kita nampak? Lepas vaksin secara elok pun kebanyakan orang tak ikut SOP, dia menyebabkan spike of another jangkitan, menyebabkan orang terkurung balik. So kita akan dapat mental torture. Kalau ikutkan kita dah kurung selama 464 hari ni, kita dah ada mental torture. So kita tak boleh dapat persediaan. Persediaan kita satu, kerja sebaik mungkin, orang boleh kerja, orang tak boleh kerja ni kita kena buat bantuan. Vaksin tolong pergi ambil. Kalau tak nak vaksin, duduk rumah aja, jangan pergi mana. SOP ikut. Lepas tu saya rasa persediaan ni hanya sampai kita develop herd immunity. Lepas herd immunity, apa yang bakal berlaku sama macam apa yang pernah berlaku zaman influenza atau H1N1 dulu. Kita confirm ada new variant. Ada new variant, barulah kita akan ada booster dose. Kemungkinan besar 12 bulan atau 16 bulan daripada sekarang, lepas kita herd immunity, kemungkinan besar, saya bukan bagi tahu penjelasan yang tepat, kemungkinan besar daripada apa kajian yang kita nampak, 12 bulan dengan 16 bulan, ada kemungkinan ada booster dose vaksinasi mungkin ada. Okey, mungkin ada. Saya rasa kalau border ni, selagi border tak buka, kita selamat. Selagi kalau border buka, kita akan kurang selamat. Itu saya punya brief subjective explanation. Banyak orang tunggu border nak buka. Saya punya voucher pun dah extend 2 tahun dah ni. Okay, doktor. Another question very straightforward. Okay. Betulkah orang yang cucuk vaksin tak boleh blood donation? Betul. Yang ni daripada pusat derma darah itu sendirinya. Okay. So kita nasihatkan 7 hari lah lepas vaksinasi tu, sebab body respon kita akan demam, antibody respon ni kita galakkan, ini secara umum kita galakkan, kita 7 hari lepas tu baru kita nak pergi derma darah. Sebab apa berebut nak pergi derma darah? Nak isi dalam buku kah? Ataupun dalam kecemasan kah? Sebab apa nak pergi derma darah? First thing, orang lagi beribu-ribu orang duk ada nak derma darah. Unless darah you jenis yang variant yang susah nak dapat, jenis negatif positivity yang terlampau susah. Saya kalau tak derma meninggal orang tu. Saya tak derma tutup hospital tu, pilah bagi. Tapi secara umumnya 7 hari kita bagi. Itu ikut blood donation punya guideline secara umum. Kalau berebut-berebut kita nak pergi, kita akan lemah. 48 hours lepas vaccination kita tak berapa strong. Itu maksud saya. Kita kan orang Malaysia baik hati banyak, so dia suka buat charity banyak. Okay, doktor. Then again a question very straightforward. Okay, bekas pesakit COVID boleh kena lagi tak COVID? Kalau ikutkan macam dengue, okay, viral ni. Okay, kalau kan kata dia dapat variant sejenis variant alpha, contoh variant alpha, COVID alpha. Lepas kena COVID alpha, lepas 14 hari, dia nak kena alpha balik, mungkin tak. Dia boleh mungkin kena delta ke beta ke, boleh kena. Masih boleh kena. Okay. The same variant kena tu masih lagi insyaAllah selamat. Kalau kena variant lain, dia sama juga kepada konsep vaksin. Vaksin ni kalau tak cover normal variant, kalau ada variant baru masih kena jangkitan. Tapi cuma severity itu kurang. Severity itu kurang. Okay. Doktor, habiskah? Saya habis dah, saya habis. Saya dah habis, saya nak balik ni, saya kena balik rumah ni, tak balik rumah lagi ni. Tak apa, doktor. Ini malam minggu ni kena ada kat rumah. Okay, tak apa, doktor. Hero, Adni tak ada, baru. Okay. And then satu lagi soalan ni nampak menarik. Actually saya sendiri nak tanya soalan ni kat doktor. Okay. Doktor, yang ambil 1 dos tapi takut. So Malaysia ni dia ada penyakit takut ni, orang Malaysia ni, including saya juga. Okay. Takut nak ambil dos yang kedua.
Adakah kesan pada mereka sekiranya tidak menghabiskan dos kedua, satu, dua tu? Kiranya satu dos dah ambil. Macam ni. Okey, saya faham. So saya bagi dua jawapan walaupun satu soalan tak tanya. So kalau saya ambil satu vaksin, kalau ikutkan guideline, lepas vaksin pertama, vaksin kedua ni, kalau Pfizer ni dia dalam masa tempoh 6 minggu dia kena ambil. Dalam tempoh 6 minggu daripada dos pertama. Okey, faham tak? So sebulan setengah dia kena. Ini saya cakap AZ, Pfizer. Minggu pertama ambil, dalam minggu ke-6 tu dia kena ambil. Itu ikut guideline. Tapi kalau bukan guideline ni, saya based on US punya discussion, di mana kalau ambil dos pertama, lepas tu tak mau ambil. Takut, tak apa. Based on efficacy. Dos pertama tu, kalau boleh cover 30%, 40%, cover banyak tu sajalah. Cover banyak tu saja dia cover. Tapi dia rasa lepas 3 bulan, termimpi kata, Hussein main bagi tahu kena cucuk dos kedua. Dia pergi cucuk, walaupun tempoh tu tamat, kalau Malaysia guideline kata tak payah, tapi actually boleh kita ambil booster dose untuk melengkapkan vaksinasi tersebut. Kalau ikut Malaysia ni dia suruh start all over again. Maksudnya pergi cucuk 2 kali lagi sekali, tak. Kalau ikutkan proper punya ni, negara-negara lain tu buat, kita ambil booster dose saja, memadai. Kalau siapa tak percaya, kena percaya juga. Okey doktor, bagus. Okay. And then soalan yang seterusnya, yang ni yang bagus juga soalan. Nampaknya semua soalan bagus ni. Semua soalan bagus, tapi masa tengah berjalan tuan. Okey, Dr. Syahul yang dihormati. Apakah benar Saudi hanya mengiktiraf vaksin Pfizer, Moderna, AZ dan Johnson & Johnson bagi bakal haji dan umrah? Okey, so tahun ni kita kena faham, umrah haji tak ada, umrah pun tak ada. So di negara dalam internal saja. So bukan saya jawab, biar saya jawab. Kita faham soalan ni memang crucial. Sebab kadang-kadang kita punya kawan-kawan yang non-Muslim tanya soalan ni, saya kena jawab. So at the moment, dia agree mRNA vaksin. mRNA vector vaksin, dia agree, approve on. Okay, iaitu Moderna, Pfizer, AstraZeneca, agreed on. So kerajaan sana agreed on. Sebab waktu agreement tu, WHO belum terima Sinovac lagi. Waktu tersebut. Belum terima lagi. So sekarang Sinovac telah diterima oleh WHO. Tapi kalau ikut YBKJ baru-baru ni dia beritahu untuk waktu kita tu, masa tu tak sure lagi pasal haji ni. Dia kata kita boleh buat rundingan ataupun give and take with the kerajaan Saudi for Sinovac. Tapi pendapat saya, untuk new variant mRNA vaksin dengan vektor vaksin yang nampak berkesan. Tapi Sinovac masih buat kajian, belum keluar lagi. Sampai sekarang saya boleh bagi tahu the new variant ni, kalau 3-3 cover, alhamdulillah bagus untuk Malaysia. Sebab untuk kajian terkini sampai sebelum kerajaan Saudi beritahu, hanya vaksin-vaksin tersebut sahaja cover. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ambil Sinovac, tidak mengapa. Tahun ni tak boleh pergi umrah, tahun ni tak boleh pergi buat haji. Tahun depan insya-Allah masa kita nak pergi umrah, masa kita nak pergi haji, kalau tuan-tuan dah ambil Sinovac, waktu tersebut ambillah booster dose Pfizer, booster dose Moderna, booster dose AZ, pergi umrah dan haji. Doa-doa insya-Allah boleh. So Sinovac dia akan ambil dah. So masa tu kita ambil vaksin lain dan pergilah. Itu. So sekarang vaksin ni, kita ambil vaksin apa yang ada tu kita ambil saja. Itu saya punya isu dia. Okey. Terima kasih doktor. So kita ada last 2 question. So nampaknya kita akan mengakhiri tak lama lagi. Okey doktor. Another question. Assalamualaikum doktor. Orang yang ada masalah jantung, apa risiko mengambil vaksin? Thank you. Okey. So jantung ni 3 risiko penting ni. 1, jantung lemah. Jantung lemah ada risiko. Itu sebelum geng 3 geng ni, geng pertama ni jantung lemah kena mai jumpa saya. Tak payah jumpa saya lah. Maksudnya jumpa pakar jantung untuk confirm boleh cucuk atau tak boleh cucuk. Nombor 2, orang yang ada masalah pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension ni tekanan pada darah pulmonary itu tinggi. Yang tu memang kena jumpa saya. Saya seorang je rawat penyakit tu kat Northern. Yang tu kalau yang tu boleh clear baru boleh ambil vaksin. Yang ketiga, orang yang ambil ubat cair darah khusus, ubat warfarin atau NOAC, dapat kelulusan daripada pakar jantung baru pergi cucuk. Selain daripada tu, ada jantung blok 3, blok 5, blok 6, pasang stent, makan ubat cair darah aspirin, makan segala-gala ubat kencing manis, darah tinggi, semua digalakkan ambil, tak perlu jumpa doktor jantung. Clear? Okay, very well. Very clear doktor. So, soalan terakhir kena mantap sikit. Soalan terakhir saya tak boleh jawab ni, baru seronok sikit. Bagi moderator jawab. Kalau soalan tak boleh jawab, saya kena panggil Tok Guru doktor baru boleh.
Saya rasa soalan last inilah, so saya minta maaf kalau siapa-siapa yang soalan yang terjawab tu, saya minta maaf. Okey, upfront. Lepas soalan terakhir ni, minta semua orang bukakan video ya. Kita nak ambil gambar. Okey, lepas soalan terakhir ni. Jangan ke mana-mana. Last question and final question. Okey doktor, this one also very straightforward. Bolehkah binatang peliharaan dijangkiti COVID? Contohnya our pets lah, kucing, anjing. So soalan yang paling susah doktor. Ini memang susah sebab ada beberapa negara bau-bau dia beritahu gajah kena, bau-bau dia kata lembu kena. Tapi sejauh mana binatang-binatang menjadi host, saya tak pasti. Sebab saya tak ada masa nak pergi belajar pasal binatang, saya bukan doktor veterinary. Tapi mungkin doktor veterinary boleh jawab. Sebab kadar jangkitan sekarang ni host ialah daripada manusia kepada manusia. Kita ni sebagai host. Okey? Kita jadi host, dia viral tu merebak. Tapi saya tak apa nak pasti. Itu saya boleh terang. Soalan terakhir ni saya tak boleh nak jawab. Tapi ada beberapa negara mengatakan beberapa binatang ni mati. Beberapa binatang, tak silap saya, lembu dan juga gajah mati disebabkan COVID. Tak tahu sejauh mana betul ataupun ni sebagai satu lawak saja ke, saya tak tahulah, saya tak tahu. Sebab benda, kalau katakan macam zaman H1N1 dulu, zaman babi, satu ketika lo khinzir tu jadi host, kita pergi bunuh khinzir merata, ingat kalau kita pergi tembak merata, itu jadi host, kita kena bunuh binatang. Kalau bunuh binatang adalah host kepada jangkitan ni, kita kena bunuh segala-gala pet, binatang mana yang boleh. Kalau kucing, habislah, semua kucing kena bunuh. Kalau anjing, semua anjing kena bunuh. Macam itulah kita ada buat untuk denggi, kita ada cuba bunuh Aedes mosquito tu, kita ada bunuh. Itu dia konsep dia. Kalau kita dapat tahu memang kucing penyebab, bunuh segala-gala kucing. Tapi so far tak ada, sebab saya suka kucing. Okey. Okey, tuan. Terima kasih doktor. Kalau ada soalan ni, saya rasa boleh ajukan kepada tim CDA. Mungkin kita boleh jawab secara email ataupun mesej ke apakah selepas ni. Kalau ada orang ada soalan-soalan tambahan nak tanya ke apakah, saya rasa saya boleh jawab bila saya ada masa. At least boleh ni, ataupun boleh masuk dalam Facebook saya Dr. Syahul page, ataupun Dr. Syahul Hamid biasa punya Facebook. Boleh tanya messenger kat situ. Kalau ada masa saya cuba jawab. Kalau jangan call saya pakai messenger call, message, insya-Allah saya boleh jawab sebaik mungkin. Okey, terima kasih Dr. Syahul. So nampaknya kita dah pun sampai ke hujung rancangan. Kita nak tangkap gambar kan? Okey, kena cepat sikit orang dah keluar. Untuk 1 minit saja bagi saya laptop. Okey, yang tak dapat tanya soalan dan kami tak sempat nak jawab tu, minta maaf ya. So macam Dr. Syahul cakap, ada apa-apa soalan yang tak faham, boleh direct ke Facebook kami CDA ataupun Facebook Dr. Syahul. So kami akan cuba jawab secepat mungkin. So terima kasih banyak-banyak. Okey, sebelum keluar, minta semua orang onkan video. Kita nak buat satu sesi fotografi. Walaupun bukan secara live, kita tak ada cameraman. So kita buat satu screenshot, just a quick screenshot. So minta Cik Azlan boleh tangkap gambar kah? Cik Azlan? Tuan? Boleh. Okey. Ya, kita punya salah satu senior di CDA ya. Tak nampak pun muka? Nampak clear doktor. Brother Azlan, nampak? Ya. Okey. 1, 2, 3. Okey. Sat lagi sekali saya nak tangkap. Okey. Lagi sekali ya, Sat ya. Saya dah thumb up untuk Cik Azlan ni. Nanti dia suruh thumb up. Lagi sekali thumb up Sat. 1, 2, 3. Sat bagi lagi sekejap lagi sekali saya nak ambil lagi satu screen pula. Okey, done. Thank you very much. Okey, terima kasih kepada saudara Azlan dan terima kasih kepada semua yang menjayakan program ini. InsyaAllah kita akan cuba buat program dari masa ke semasa. So sehingga kinilah saya rasa perjumpaan kita boleh membuat aktiviti harian kita juga. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.